Assalamualaikum dan hai semua. Jadi pada hari ini, kami akan mengadakan podcast yang keempat iaitu bertajuk Kepentingan Vaksin COVID-19 dan Kesan Sampingannya. Kenapa kami mengambil tajuk ni? Hal ini kerana kami mendapati ada segelintir masyarakat yang masih takut untuk mengambil vaksin COVID-19 ni kerana tidak mengetahui kepentingan atau dipanggil sebagai kebaikan serta kesan sampingan apabila mengambil suntikan vaksin COVID-19. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. Okey, jadi perkara pertama yang saya ingin terangkan pada hari ini adalah kepentingan vaksin COVID-19. Seperti semua sedia maklum, untuk mengatasi masalah COVID-19 ni, beberapa jenis vaksin telah dikeluarkan, betul tak? Jadi, kita sebagai masyarakat mesti kita nak tahu apa kepentingan vaksin ni sebenarnya. Jadi pada hari ini, kita akan bercerita sedikit tentang kepentingan vaksin COVID-19. Jika kita lihat pada skrin sekarang ni memaparkan 4 kepentingan vaksin COVID-19. Yang pertama sekali, ia bertindak untuk menjadi perlindungan terhadap wabak COVID-19. Hal ini kerana apa? Apabila kita menerima suntikan vaksin COVID-19, ia akan meningkatkan kadar imunisasi dalam badan. Yang seterusnya adalah sebagai langkah pencegahan. Kenapa dikatakan sebagai langkah pencegahan? Hal ini kerana ia dapat mengelakkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Seperti kita tahu, virus ni menyebar dengan cepat dan juga dalam pelbagai cara sekarang ni. Yang ketiga pula, dapat mengurangkan kes COVID-19. Apabila ramai yang mengambil vaksin, sedikit sebanyak dapatlah kita mencegah penularan wabak COVID ni. Yang terakhir adalah kehidupan harian kembali seperti sedia kala. Bila badan dah imun dengan virus, jadi kita akan cepat recover dan juga kehidupan kita akan menjadi seperti normal. Tak payah pakai mask, keluar pun boleh berjumpa dengan keluarga, dengan rakan-rakan. Kan seronok? Seterusnya, saya selitkan sedikit fakta dan mitos berkaitan dengan vaksin COVID-19. Selalu kita dengar mitos-mitos yang tersebar luas dekat media sosial, betul tak? Jadi saya akan telusuri satu persatu. Yang pertama sekali kita selalu dengar adalah vaksin COVID-19 ini tak selamat, iaitu dapat mengubah DNA seseorang. Sebenarnya tidak. Vaksin COVID-19 ini selamat dan tidak mengubah DNA seseorang. Yang seterusnya adalah mengakibatkan lebih ramai dijangkiti COVID. Yang ini pun salah kerana vaksin tu sendiri terdiri daripada virus yang telah dilemahkan dan tidak mengakibatkan jangkitan. Sebab itulah dia bertindak sebagai pelindung kepada kita. Yang terakhir adalah menyebabkan kesan sampingan yang kekal. Sebenarnya, selepas kita mengambil suntikan vaksin COVID-19 ni, dia akan mengakibatkan kesan sampingan yang ringan dan juga tidak kekal lama. Jadi, mitos-mitos ni adalah salah dan tidak boleh dipercayai sama sekali. Ya, rakan-rakan? Okey, macam tadi korang dah tahu sedikit mengenai kenapa vaksin ni penting untuk diri kita. Terutamanya dalam keadaan sekarang lah, keadaan COVID-19 yang tak menentu ni. Dan korang pun dah tahu fakta atau mitos mengenai vaksin ni. Jadi saya akan sambung. Apa kesan sampingan bila kita ambil vaksin ni? Korang kata side effect lah. Jadi bila korang dah ambil vaksin ni, kebanyakan orang yang ambil vaksin akan mengalami kesan sampingan. Tapi kesan sampingan ni dia tak berat. Dia benda kecil je, benda ringan je. Dan korang pun boleh sembuh balik dalam masa yang amat singkat, dalam masa yang pendek. Jadi apa kesan sampingan dia ni? Antara kesan sampingan dia, korang mungkin akan rasa bengkak ataupun kemerahan di tempat suntikan. Ni perkara biasa je lepas kita terima apa-apa suntikan. Kita akan rasa sakit sikit lah dekat tempat suntikan tu. Dan benda ni pun korang tak payah risau. Ini benda biasa. Dan kesan sampingan yang kedua, korang mungkin akan mengalami demam ataupun bengki. Demam ni pun perkara biasa yang kita dengar setiap hari bila orang dah ambil vaksin ni. Ada yang demam sehari, ada yang demam 2 hari. Kadang ada yang sampai seminggu pun ada Dan benda ni pun korang tak payah nak risau. Dan kesan sampingan yang ketiga, mungkin korang akan rasa sakit kepala ataupun korang akan rasa lesu dan rengsa. Rengsa ni apa? Rengsa ni dia macam korang tak bertenaga. Korang tak bertenaga nak buat kerja-kerja seharian korang. Korang ada je tenaga tapi tak macam selalu lah. Jadi bila dah terkena kesan sampingan lepas ambil COVID ni, korang tak payah risau. Korang kata
bila ada kesan sampingan ni sebenarnya dia nak tingkatkan antibody dalaman kita. Jadi korang tak payah risaulah, ni benda biasa je lepas ambil vaksin. Ada cara untuk kita kurangkan rasa sakit tu lepas kita ambil vaksin. Apa cara dia? Cara yang pertama, korang boleh ambil ubat tahan sakit ataupun orang kata painkiller. Korang boleh dapatkan lah kat mana farmasi ke, kat klinik ke. Okay. Ni antara painkiller yang ada lah dekat Malaysia ni. Painkiller aspirin, painkiller acetaminophen ataupun painkiller ibuprofen. Jadi cara yang kedua, korang boleh tuam kain lembap dan atau dekat tempat suntikan yang mungkin mengalami bengkak tadi, untuk hilangkan sedikit rasa sakit lah. Tak banyak, sikit pun jadilah. Okay. Tuam tu, kalau korang tak tahulah, tuam tu korang letak lah kat tempat tu. Letak kain lembap, bukan kain basah, kain lembap. Dan cara yang ketiga adalah minum air. Ini orang yang tak ambil vaksin pun memang kena banyakkan minum air. Dan lagi keadaan kita sekarang ni. Jadi korang kenalah minum air banyak-banyak. So mungkin dengan cara-cara ni korang boleh kurangkan korang punya kesan sampingan. Mungkin korang boleh terus hilangkan rasa kesan sampingan tu. Jadi kesimpulannya, bila korang dah ambil vaksin ni, korang janganlah ingat aku dah ambil vaksin, aku dah boleh keluar pergi mana-mana bebas, tak payah pakai mask, tak payah pakai face shield, tak payah ikut SOP, tak payah jaga jarak. Korang jangan fikir macam tu. Vaksin ni sebenarnya untuk mengurangkan efek COVID je, bukan dia jadi pendinding korang pun daripada COVID tu. Sebab COVID tu korang boleh kena lagi, tapi kebarangkalian untuk sakit yang teramat sakit lah lepas dapat COVID tu amatlah kurang. Macam contoh, macam yang kita tahu sekarang ni, ada yang terkena COVID sampai terpaksa masuk ke ICU. Jadi dengan pengambilan vaksin ni lah, korang mungkin boleh kurangkan kesan COVID tu. Jadi dari kebarangkalian korang untuk masuk ICU tu tinggi, lepas ambil vaksin tu, kebarangkalian korang untuk masuk ICU tu tak ada. Mungkin sikit ataupun tak ada langsung dah. Jadi mungkin korang akan ditempatkan dekat tempat-tempat kuarantin dekat kawasan korang je. Itulah pentingnya vaksin sekarang ni. Dia bukan untuk korang untuk terus aku dah tak akan dapat COVID. Tak. Korang mungkin akan kena juga, cumanya kesan dia tak berat lah. Jadi dah ambil vaksin ni, korang sentiasalah ikut SOP juga walaupun korang kat mana. Dan janganlah keluar rumah kalau tak ada keperluan pun. Janganlah keluar rumah sebab nak pergi McD. McD tak payah pergi pun sekarang, dah ada Foodpanda dah. So order je dari Foodpanda. Order dari Foodpanda, sampailah dekat rumah, tak payahlah keluar rumah. Dan kalau terpaksa juga, tak apalah. Kalau terpaksa juga, pakailah korang punya mask face shield kalau ada, dan jaga jarak. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.